Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Buletin Selatan 8 Januari 2015. Alasan harga ikan dan sayur naik disebabkan berlakunya kekurangan bekalan bahan basah itu akibat banjir disifatkan sebagai tidak masuk akal. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bekalan sayur adalah mencukupi kerana negeri di Pantai Timur yang terjejas banjir bukan negeri pengeluar utama sayur negara. Katanya negeri pengeluar sayur ialah Selangor, Perak dan Johor yang menyumbang antara 60 hingga 70% daripada pengeluaran sayur negara. Jelasnya nelayan pula sememangnya tidak turun ke laut ketika musim tengkujuh. Bagaimanapun, nelayan di pantai barat masih menangkap ikan. Justeru, beliau menggalakkan pengguna membeli sayur dan ikan yang dijual pada harga murah di 556 pasar tani di seluruh negara bagi memberi tekanan kepada pemborong dan peniaga untuk menurunkan harga. Datuk Seri Ismail berkata demikian ketika mengulas laporan kenaikan mendadak harga ikan dan sayur sejak minggu lepas di seluruh negara yang dikatakan berpunca daripada kekurangan bekalan akibat banjir. Sememangnya menjadi tanggungjawab setiap masyarakat dalam membantu mereka yang memerlukan. Misi pasca banjir diteruskan dan kali ini melibatkan seramai 110 orang sukarelawan digerakkan ke Pantai Timur bagi menghantar bekalan bantuan kemanusiaan. Ia melibatkan Pegawai Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG, Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Negeri Johor dan juga penduduk setempat. Untuk laporan lanjut, misi kemanusiaan berkenaan, kita bersama wartawan TV Selatan, Aziati C. Elias melaporkan dari lokasi kejadian. Keprihatinan rakyat Johor terus memanggil pelbagai agensi sama ada kerajaan, swasta, NGO maupun individu bagi sama-sama membantu menghulurkan pelbagai barangan keperluan kepada mangsa-mangsa banjir yang terjejas di Pantai Timur khususnya. Dan hari ini saya berada di Menara Aqabah Pasir Gudang bagi upacara simbolik pelancaran misi bantuan sukarelawan mangsa banjir ke daerah Pekan Pahang. Dan diharapkan bantuan ini akan berterusan di samping doa bagi memastikan kelangsungan hidup mangsa-mangsa banjir dapat diteruskan dan bantuan ini juga sedikit sebanyak dapat meringankan mangsa-mangsa banjir di sana. Dengan seberat 12 tan barangan makanan, pakaian serta keperluan harian yang dianggarkan berjumlah RM4,000 akan diagihkan kepada mangsa-mangsa banjir di daerah Pekan Pahang. Menurut Yang di-Pertua MPPG, Mat Zana Misran, misi yang bermula semalam hingga Januari depan turut akan memberi tumpuan khusus kepada pembersihan di kawasan awam. Antaranya di sekolah, masjid dan rumah-rumah yang terjejas banjir. Dan kita telah pun berurusan dengan Majlis Daerah Pekan yang akan menjadi penyelaras kita di sana. Dan di sana nanti kita akan membuat pembersihan tumpuan khusus kepada kemudahan-kemudahan awam, khususnya sekolah. Kita akan membuat pembersihan sebab minggu depan sekolah nak buka, sebab tu kita fokus dan kita bawa jentera-jentera termasuk waterjet, termasuk dapur, termasuk bahan-bahan pembersihan, sabun dan sebagainya. Itu adalah sumbangan pelbagai pihak. Pada majlis pelepasan itu, 30 lori berserta 2 buah bas akan bergerak ke Pahang dan menginap di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Pekan. Jelas Mak Zainal, sebelum ini misi pertama telah dilancarkan pada 3 hingga Januari lalu, anjuran sukarelawan Pasir Gudang serta Pemadam Negeri Johor yang terdiri daripada 150 orang bagi menghantar barangan keperluan hasil sumbangan orang ramai ke negeri Kelantan. Ini diikuti misi kedua pada 3 hingga 5 Januari ke Hilir Perak dengan kerjasama Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja, pengusaha-pengusaha tempatan Semenanjung Malaysia annually serta sukarelawan MPPG dengan kekuatan 30 orang bagi tujuan yang sama. Dalam pada itu, kekangan masa tidak menjadi batu penghalang bagi sukarelawan Pasir Gudang yang turut sama menyertai misi tersebut bagi melakukan kerja-kerja pembersihan yang memerlukan pelibatan lebih ramai sukarelawan. So saya rasa berbanggalah pada diri saya dapat tolong masyarakat, tak kira walaupun dia luar daripada kawasan Johor, tapi kebanggaan kami semua dia adalah masyarakat Malaysia yang perlu kita tolong. Perhatian kita sekarang ni, misi kita sekarang ni adalah untuk membersihkan kawasan-kawasan sekolah sambil pengagihan makanan kepada masa-masa banjir lah. Dan harapan kami semuanya, saya harap semuanya berjalan lancar lah, itu aja. Kami supaya kita dapat merasa macam mana masa-masa banjir di sana, supaya kita di Johor Bahru ni belum lagi. Jadi kami ingin bersama-sama merasakan bagaimana mangsa-mangsa dan keadaan-keadaan yang kita boleh dapat tengok sendiri depan mata kita. Sekian laporan dari saya, Aziati C. Elias untuk TV Selatan.
Sementara itu, usaha-usaha pembersihan kawasan terjejas akibat banjir di daerah Kemaman dan Dungun turut mendapat kerjasama 200 orang sukarelawan Darul Takzim. Menurut Wakil Sukarelawan Nur Azam Bakar, skuad berkenaan disertai pelbagai agensi termasuk Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM, Persatuan Bintang Selatan serta beberapa persatuan di bawah Jabatan Belia dan Sukan Johor. Kerja-kerja pembersihan telah dijalankan sejak Isnin lalu. Jelas beliau yang merupakan sukarelawan JPAM dari Johor Bahru, skuad berkenaan akan turut membersihkan sekolah yang paling teruk terjejas di Hulu Dungun iaitu Sekolah Kebangsaan Pasir Raja. Mereka turut membantu membersihkan tempat awam seperti masjid dan surau yang terjejas banjir selain menghantar bantuan makanan. Seorang tukang kayu kerugian lebih RM20,000 apabila disamun 5 lelaki mengaku sebagai anggota polis. Manakala rakan wanitanya dirogol dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Lakin semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Sulaiman Saleh berkata, kelima-lima suspek bersenjatakan kayu mula menyerang ketika mangsa mahu keluar dari rumah. Menurut ACP Sulaiman dalam satu kenyataan, kesemua suspek berkenaan terus menolak mangsa masuk ke dalam rumah selepas mendakwa sebagai anggota polis. Suspek kemudian mengarahkan rakan wanita tukang kayu berumur 38 tahun yang merupakan rakyat Cina masuk ke sebuah bilik dan dipercayai dirogol secara bergilir-gilir. Kesemua suspek bertindak menyelongkar rumah berkenaan sebelum melarikan diri bersama 5 telefon bimbit, wang tunai pelbagai mata wang berjumlah RM10,000 serta barang kemas bernilai RM4,000. Wanita berkenaan dirujuk ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Seorang pemasang mozaik maut manakala seorang pelajar kolej cedera ringan dalam kemalangan melibatkan 2 motosikal dan sebuah kereta di Jalan Lingkaran dalam Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Sulaiman Saleh berkata, dalam kejadian 8.45 pagi, Chong Kim Sang 52 tahun yang menunggang motosikal maut di tempat kejadian manakala pelajar berumur 18 tahun cedera ringan. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata motosikal yang ditunggang Chong dari arah pusat bandar menghala kompleks kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ dipercayai dilanggar oleh sebuah motosikal yang ditunggang pelajar berkenaan ketika sedang menukar lorong. Katanya mayat Chong dihantar ke Hospital Sultanah Aminah HSA untuk bedah siasat. Baiklah, seterusnya untuk laporan sukan, kita bersama Arif Ani dalam Arena Selatan. Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ mengharapkan sikap para pemain pasukan yang akan bersaing dalam Liga Malaysia musim ini akan menjadi lebih mantap di samping mempamerkan disiplin yang tinggi ketika perlawanan. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim mencadangkan agar semua pasukan dan persatuan bola sepak di negara ini perlu mempunyai program pembangunan bagi menghasilkan pemain yang berkualiti pada masa akan datang. Semua pasukan-pasukan atau persatuan dalam negara mesti ada program pembangunan. Itu apa yang Germany buat. Setiap pasukan yang bertanding mesti ada program akaumi dan program pembangunan. Itu yang mustahak. So saya harap FAM akan keluarkan undang-undang ini yang sama demi untuk memajukan lagi bola sepak tanah air. Dan InsyaAllah kita akan tengok hasil tu dalam masa beberapa tahun yang akan datang. Kerana benda ni at the end of the day, bukan semua benda adalah sumber kewangan, ia juga adalah managing. Tunku Ismail yang juga Presiden PBNJ memberitahu pemberita ketika sidang media di Stadium Tan Sri Haji Yunos Lakin baru-baru ini. Sementara itu, mengenai prestasi pasukan negara pada saingan Piala AFF Suzuki, Tunku Ismail menganggap Dollah Saleh telah melakukan yang terbaik meskipun tewas di tangan pasukan Thailand pada final yang lepas. Pada saya, apa yang Dollah Saleh telah buat adalah dia telah cuba yang terbaik. Syabas saya ucapkan kepada dia dan dia punya tim. Dia telah buat benda yang bagus. Tetapi itu adalah the limit. Saya rasa kemungkinan management national team tak boleh pergi lebih jauh pada itu. Kita tak boleh ada sikap bodoh sombong. Kita kena terima realiti dan fakta yang kita perlukan foreign expertise untuk improvekan bola sepak kita. Pasukan Johor Darul Takzim Charity tewas sekali lagi pada perlawanan kedua siri jelajah pramusim di Australia kemarin. Skuad Harimau Selatan itu tumpas buat kali kedua pada perlawanan persahabatan
menentang pasukan keempat terbaik Asia, Uzbekistan, di Stadium Marconi Sydney dengan jaringan 4-1. Memetik laporan berita harian, jurulatih pasukan JDT Boyan Hodak berkata, beliau tidak gusar dengan kekalahan dua aksi persahabatan pasukan bimbingannya, tetapi menjadikan perlawanan tersebut sebagai mengenal pasti kelemahan dan kekuatan skuad Harimau Selatan. Pasukan JDT akan meneruskan siri jelajah persahabatan pramusimnya apabila akan menentang pasukan Melbourne City FC pada hari ini dan pasukan Bentleigh Greens FC pada esok di Stadium Melbourne, Australia. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.